Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaatnya dirahmati, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia supaya kita mengabdikan kepadanya dengan keadaan kita mengasakan Allah Subhanahu wa taala tidak menyekutukan. Dalam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan perlembagaan sebagai kitab yang kita hendak pakainya, bagaimana kita hendak gunanya umur kita semasa kita hidup di dalam dunia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quranul Karim sebagai perlembagaan untuk kita gunakan cara-cara dan syariat undang-undang yang ada di dalam Al-Quran supaya kita mengabdikan diri kita di atas jalanan ya Allah Subhanahu wa taala meredai. Kerana agama Islam ialah agama yang berdasarkan kepada wahyu Allah Jalla Jalaluh, bukan berdasarkan kepada perasaan, bukan berdasarkan kepada akal fikiran, lebih-lebih lagi tidak berdasar kepada hawa nafsu manusia mana-mana, tetapi dia berdasarkan kepada wahyu yang suci daripada Tuhan yang menciptakan kita sebagai manusia, supaya kita tadi itu mengetahui kata Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai manusia bukan sia-sia, bukan kita tunggu hari-hari, bukan kita duduk dalam keadaan tidak mengetahui, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengajakkan kita kepada tempat kediaman yang sempurna melalui Al-Quranul Karim. Dengan sebab itu Al-Quranul Karim memanglah dia tadi itu turun di dalam bulan yang kita ada ini, yaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Dengan sebab itulah kita sebagai manusia hendak sahuti akan perintah Allah Jalla Jalaluh. Pastilah kita kena mempertahankan diri kita daripada makan dan minum, daripada hawa nafsu, daripada mendekatkan hawa nafsu, walaupun hawa nafsu yang halal pun kita kena siap sediakan, halangkan diri kita semasa siam hari, kerana nak tasyabuh, kerana nak menyerupai dengan para malaikat Allah Jalla Jalaluh. Maka alhamdulillah, orang al-Islam yang beriman kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam kebanyakan sahuti akan perintah Allah Jalla Jalaluh, sahuti akan syariat Allah Jalla Jalaluh melalui Al-Quranul Karim, supaya roh yang ada di dalam diri manusia
hidup dengan syariat Al-Quranul Karim, roh kita tidak akan rasa kemanisan iman jikalau perut kita, hawa nafsu kita kenyir dengan kemahuan yang diri manusia itu tidak berhenti daripada nak cari perkara tersebut. Allahu Jalla Jalaluh dengan hakim, dengan hikmat kebijaksanaan dia fardukan bulan Al-Quran ini sebagai bulan as-siyam untuk kita menghidupkan roh. Kerana manusia kita kalulah matinya roh, nescaya seolah-olah kata tidak ada harga bagi diri dia menerimakan umur yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepadanya. Tidak beza di antara diri manusia yang mati roh dengan binatang ternakan, bahkan lebih dahsyat daripada itu. Dengan sebab itu Allah taala menerang, balhum adall ulaika humul ghafilun, bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang ternakan, karena mereka itu duduk di dalam keadaan lalai, tidak mengetahui bagaimanakah dia nak gunanya umur dia. Keagungan Al-Quranul Karim, Al-Quran ini ayuhal muslimun sidang Jumaat yang dirahmati, datang daripada Allah Jalla Jalaluh, bukan datang daripada Jibril alaihi salam. Walaupun Jibril alaihi salam ialah sekuat-kuat malaikah yang ada di sisi Allah, tetapi Al-Quran bukan datang daripadanya. Sedahsyat-dahsyat, semulia-mulia makhluk sekalian, umpama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak juga Al-Quran datang daripada Nabi kita alaihi salatu wassalam, tetapi Al-Quran dia datang daripada Allah. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, sesungguhnya Al-Quran itu turun daripada Allah Jalla Jalaluh. Allah Ta'ala cakap dengan Al-Quran yang kita itu duk baca. Allah Ta'ala cakap dengan Al-Quran yang kita itu duk tadabbur, belakang tu email tiap-tiap malam dalam salatul qiyam. Itu adalah kalamullah Jalla Jalaluh. Walaupun kita dengar dengan telinga, walaupun kita baca dengan lidah, walaupun kita hafal dengan akal fikiran, dengan hati, walaupun kita tulis dengan dakwah dengan tangan, tetap dia adalah kalamullah Jalla Jalaluh. Nazala bihi ruhul amin, yang buat turun tadi itu daripada Allah kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam ialah Jibril alaihi salam, yang bersifat dengan amanah, tidaknya kurang, tidak tambah walaupun satu huruf pun daripada huruf Al-Quran. Ala qalbik, di atas hati Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dengan sebab itu Al-Quran itu ada perhubungan besar dengan hati seseorang manusia. Allah Jalla Jalaluh tidak kata ala Muhammadin, tak kata lagu tu, tapi Tuhan kata ala qalbika, di atas hati engkau ya Rasulullah. Dengan sebab itu hati tidak boleh kita menguasai dia kalaulah kita duduk dalam keadaan yang kita tidak mujahadah diri kita dengan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala meredai. Dengan sebab itu memang syurga Allah Jalla Jalaluh perkara yang maha, akan tetapi Tuhan nak berikan kita melalui keagungan Al-Quranul Karim ya Allah Subhanahu wa taala waktu turun mari. Dengan sebab itu perkara yang ada sekelilingi syurga, perkara yang dibencikan oleh hawa nafsu, perkara yang menyalahi hawa nafsu, walaupun Islam tidak menetekan, tidak halangkan hawa nafsu dengan cara 100% tidak seumpama agama kebumian, akan tetapi dia nak meletakkan hawa nafsu kena dengan tempatnya. Dengan itu tak kala Al-Quran itu turun di atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, makanya hati orang-orang yang ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, maka apabila Nabi tadi itu baca ayat Al-Quran kepada orang-orang yang ada pada itu zaman, mereka itu dengar ayat Al-Quran. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin, wa idza tutla alaihim ayatuna
qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadha in hadha illa asatirul awwalin. Ayat ini daripada surah Al-Anfal ayat 31. Sidang Jumaat yang dirahmati, cuba sama-sama kita mentadabbur. Cuba sama-sama kita mentadabburkan. Cuba sama-sama kita mikirkan akan ayat ini, gapakah Tuhan nak ayat kepada kita. Wa idza tutla, apabila ayat Al-Quran itu dibaca. Qira'ah ni bukan ya duduk di atas tengkak ke, duduk dalam memari ke, duduk di dalam tempat yang tidak orang peduli terhadap dia. Bukan. Cara kita nak guna Qira'ah pasti kena tutlah, kena baca. Baca sekarang tak pandai, kena tadabburkan dia. Lalu Allah Jalla Jalaluhu kata dalam Qira'ah, wa idza tutla alaihim, apabila ayat Qira'ah ni dibaca terhadap, di atas, alaihim, kalau bahasa Arab ni terik kalau ilaihim ni boleh kira lagi. Alaihim makna di atas mereka, makna orang musyrikun yang ada pada zaman Nabi SAW mengetahui, memahami akan isi kandungan Al-Quran, kerana Allah Ta'ala waktu turunkan Quran bahasa dia. Kita ni mujur ada alim ulama yang belajar di tanah Bombing Anbiya, bawanya ajaran Quran, bawanya ajaran Islam, terjemah kita faham. Kalaulah fardu kata khutbah ni kita baca dengan bahasa Quran, baca dengan bahasa Arab, betapa ramai mana, betapa ramai orang tak faham. Sedikit saja orang boleh faham. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita dengar dengan bahasa yang kita boleh faham. Amba bercakap bahasa Jawi kerana 3 wilayah ni galik ke orang faham bahasa Melayu. Walaupun bahasa Siam tidak diketepikan sebab bahasa negara kita, negeri kita, akan tetapi bahasa Melayu lebih besar daripada bahasa Siam, nisbah bagi ASEAN. Alangkah ruginya kita anak tempat mak pak kita, tok nenek moyang kita bercakap dengan bahasa yang besar 10 negara faham, sehingga orang Arab sekali pun kita pergi ke Makkahul Mukarramah, pergi Madinatul Munawwarah, faham bahasa Melayu. Maka kita jangan buat cuai perkara-perkara tersebut. Jadi Al-Quran itu dibaca di atas mereka, tutla alaihim, tak ada tukra, tutla. Baca Quran kena baca dengan bahasa hak Tuhan suruh baca. Baca dengan tajwid, baca dengan hukum hakam hak kita kena baca Quran. Ayatuna, akan ayat-ayat kami. Kenapa Quran tadi itu kita panggil ayat? Berapa ayat baca tu email saat ni? Berapa ayat surah tu? Ayat-ayat ni makna keterangan. Quran tu yang teredah, ayat satu-satu tu peterai pula. Tidak ada kesamaran. Kemudian qalu, katanya orang yang kalah. Orang yang kalah ni orang yang tak kuasa nak bawa alasan, tak kuasa nak bawa bukti, keterangan untuk menghalangkan kebenaran yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata, qad sami'na, kami pernah dengar dah dulu. Ayat-ayat umpama ni kami pernah dengar dulu. Mereka kadzib, dusta. Mereka tak pernah dengar pun. Hatta Al-Walid ibn Mughirah, tok guru tua yang ada pada zaman itu, tak kuasa nak bawa datang seumpama Quran. Nanti kita tengok ayat asal lagi. Tapi ya kecek nak buat lah mana, nak hati dia tadi itu tak seturut pada benar-benar. Qad sami'na, kami telah dengar dah. Oh, demo dak dengar mari lama dah lagu tu. Lau nasya'u laqulna mithla hadza. Kalau kuasa kami, kalau kami nak, nescaya kami nak bawa datang seumpama Quran hak Muhammad baca mari. Ya dusta terhadap diri dia dan dusta terhadap pengikut dia. Lau nasya'u laqulna mithla hadza. Umpama ini, Allahu akbar. Bahasa Tuhan kata mithla hadza, lebih daripada syabih hadza. Syabih ni mana benda nak serupa-serupa. Tapi hadza mithla ni umpama 100%, sedangkan mereka tak boleh nak bawa datang. Mereka tak boleh nak bawa datang sedikit pun.
Nak ayat keagungan Tuhan, keagungan Quran ni mula-mula turun daripada Tuhan. Yang waktu turun tadi Jibril alaihissalam di atas sebersih-bersih hati iaitu Nabi kita alaihissalam. Kemudian mereka tadi itu dibaca. Ayat Quran ni Nabi kita baca di atas mereka. Mereka kata in hadza illa asatirul awwalin. Tak lain tak bukan ni berita dongeng saja ni hak Muhammad warin. Ya kecek lagu ni buat apa? Kerana nak uji semangat kepada diri dia untuk jaga kebatilan yang dia itu ada. Apabila perkataan ini dikatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat yang dirahmati, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kelemahan mereka di dalam Al-Quranul Karim. Ini tuai bahasa dah. Orang reti dah, hebat dah, tak ada dah. Kerana mukjizat Quran ini dia turun mari, mukjizat wahyu Tuhan turun mari mengikut keadaan manusia berasa hebat. Masa Nabi Musa alaihissalam turun Taurat untuk membatalkan sihir. Kerana sihir itu hebat pada zaman dia. Turunnya Injil untuk membatalkan kedoktoran, pet yang ada pada zaman Isa alaihissalam. Mereka itu rasa agung dengan ilmu tersebut. Akan tetapi pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itu berasa agung dengan bahasa lugah Arabiah, syair tu syair ni dan sebagainya. Lalu turunnya Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala kata am yaqulu naftarah. Buat muda rakyat kata Quran Muhammad bawa datang ni pendusta daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Tuhan kata qul fa'tu bi suratin mithlihi. Qul fa'tu bi suratin mithlihi. Cuba bawa datang hari satu surah seumpama Quran hak Muhammad tu hari. Seumpama inna a'tainakal kautsar. Amma sendiri ni alhamdulillah Allah Ta'ala we tengok Furqanil Haq. Furqanil Haq iaitu kitab hak orang barat buat untuk nak rakyat kata ning lah kalian Tuhan sebenar. Ada Quran hak orang Islam dok baca kitabul irhab. Kitab mengganas, kitab ekstrim, kitab kuam runreng. Akan tetapi hak sebenar ni Furqanul Haq tubik tak mari sejam. Kepada ini alam dunia dikritikkan oleh ahli Al-Quran seluruh dunia sampai jatuh. Tetapi ada lagi perkataan-perkataan yang terlacak-lacak di dalam internet, yang terlacak-lacak di dalam alam syabakah al-ankabutiyah. Makna kata log cyber kita ni orang-orang di kalangan orang Islam yang tak belajar agama Islam duk berasa kata itu adalah kalamil Quran. Sebenarnya jauh sangat. Kerana Quran apabila kita dengar dia wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila Quran dibaca, iman itu bertambah lain dengan perkataan manusia yang disebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tu bi suratin mithlihi. Wa satu surah seumpama surah Muhammad wari. Wada'u man istata'tum min dunillah in kuntum sadiqin. Cuba bawa datang mari orang hak kuasa. Kamu dak berasa kata kuasa nak bawa seumpama surah Muhammad wari, tak kuasa. Satu surah pun tak kuasa. Lepas daripada tu apabila tahaddah dengan sekecil-kecil surah, duk sakal lagi. Mari ayat surah Hud ayat 13, Allah Subhanahu wa taala kata am yaqulu naftarah qul fa'tu bi 'ashri suwarin mithlihi muftarayatin. Mung dak ayat kata Muhammad tu dusta bawa Quran mari. Jawab hari boleh 10 surah. Tadi aku ayat kata satu surah, hari satu surah. Kamu tadi itu wak kecek kedebel, kecek tengok atau oi banyak badan ni boleh. Hari 10 surah. Wada'u man istata'tum min dunillah juga. Cuba bawa mari. Capo tangi lain daripada Allah dan kuasa juga. In kuntum sadiqin, jikalau kamu itu benar. Kalimah in kuntum sadiqin ni makan hati orang-orang Quraisy benar-benar. Kerana dia kuat tahu dengan diri dia kata dia tak kuasa nak bawa datang mari. Tetapi orang apabila ada kemaslahatan di dalam diri, nampak dunia lebih pada akhirat, begitulah hidupan mereka. Gitulah hidupan mereka. Dalam dunia dia kena tinggal, akan tetapi dia tinggal sebenarnya dia tinggal akhirat, nak pada dunia sedangkan dunia dia kena tinggal. Maka itulah serugi-rugi manusia. Apabila gitu, satu surah pun tak boleh wari, 10 surah pun tak boleh wari, kecek kedebel lagi, tengok lagi. Lalu Allah Ta'ala khitamkan
pendapat mereka, perkataan mereka, nak ayat tak bodohnya mereka. Tuhan kata kulla in ijtama'atil insu wal jin ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Kata olehmu ya Muhammad, la in ijtama'atil insu wal jin, kalau jika berhimpun jin dan manusia, ayyatu bimithli hadzal Qur'an, dia kalau puak mung manusia tak kuasa, coba heret jin hak mung dok sekali tu bawa datang, mana iblis, mana syaitan, bawa datang. Bimithli hadzal Qur'an, umpama Quran. La ya'tuna bimithlihi. Allah Taala kata tak kuasa mereka itu nak bawa datang seumpama Al-Quran. Walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Sekalipun mereka itu nak capur tangan, usahalah sebesar-besar usaha pun tidak kuasa mereka itu nak bawa umpama Al-Quran. Kalau gitu ayuhal muslimun, sidang Jumaat yang rahmati, kita sekarang ada kitab yang lemah, syaitan semua, iblis semua, jin semua, manusia paling daripada ajaran Quran semua tak kuasa nak bawa datang. Marilah Yahudi mana, marilah Nasara mana, mari siapa pun tak boleh nak bawa datang seumpama Al-Quranul Karim. Kita duduk rumah kita, kita adanya Quran tiap-tiap orang di rumah kita, di surau kita, terkadang ada dalam dada kita Al-Quranul Karim. Apakah kita tak pegang dengan dia jadi molek? Kita ni yang harap kita pergi ke mana? Lillati hiya aqwam, kepada jalan yang maju, jalan yang lulus, jalan yang atas. Kemudian wa yubasyirul mu'minin, dia beri berita gembira kepada orang beriman dengan dia, anna lahum ajran kabira, bagi dia tadi itu syurga yang duk tunggu-tunggu dengannya. Alangkah moleknya kita sebagai orang yang sebar Quran, orang yang jaga Quran, orang yang beramal dengan ajaran Al-Quran, kerana kita ni tidak dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Walaupun kita ada dalam hijrah 1445, 2024 sekarang lala ni, Quran tak pernah ubah walaupun satu huruf. Pada dah mukjizat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan umat manusia di mana masa, di mana tempat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jal wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. Sidang Jumaat yang dirahmati, Al-Quranul Karim mengkhitamkan ayatnya dengan dia perjanjikan kepada umat al-Islam. Nabi kita dakwah 2-3 orang mula-mula terima al-Islam, tetapi Nabi janji dengan sahabatnya, janji dengan orang yang ada sekelilingi Nabi, walaupun sedikit, Islam ini akan di seluruh daripada bani-bani orang Arab semua, daripada semua rantau-rantau kita ni, semua tempat-tempat kita ni, terutama Jaziratul Arab, akan memeluk agama Islam belaka. Bukan sekadar tu, Islam akan di seluruh dunia. Maka itu benar. Itu benar. Orang mukminun percaya perkara tersebut, tapi al-munafiqun tak percaya. Walaupun begitu, Allah Subhanahu wa taala kata, qulil hamdulillah, kata olehmu ya Muhammad, alhamdulillah, segala puji yang mustahak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sanurikum, selagi aku ni akan beri tengok pada kamu ayuhan nas ayatihi, akan kekuasaan Allah Jalla Jalaluh, fata'rifunaha, kamu itu boleh mengetahui ayat-ayat Tuhan. Wa ma rabbuka bi ghafilin amma ta'malun, Allah Ta'ala tidak lalai sama sekali daripada apa yang manusia itu kerja. Hari ni kita boleh tengok Islam itu pergi pada seluruh, cuma kita Islam ada dah nak sekarang pegang dengan Islam jadi molek, pegang dengan ajaran Tuhan jadi molek. Dalam masa kita duduk dalam dunia ini, kita turut Allah Ta'ala masa dunia ni,
Apabila kita pejam mata, mula satu, hidup yang sungguh, maka di situlah tidak ada akhir bagi hidupan kita. Khalidina fiha, kekalnya kita di dalam alam akhirat, di dalam syurga bagi orang yang beriman, di dalam neraka orang yang paling daripada ajaran Tuhan. Maka pilihlah kita sebagai orang yang beriman, bersungguh-sungguh untuk kita beramal dengan Tuhan, beramal dengan ajaran Tuhan. Kita turut Tuhan dalam masa 60 tahun, kita turut Tuhan dalam masa 70 tahun, 80 tahun sejari-jari orang nak sampai sekarang. Terkadang 40, terkadang 50, kembali kelik pada Allah. Tapi Tuhan nak turut kita, tidak adanya garisan. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Bagi kita apa yang kita mau di sisi Allah Taala, Tuhan nak uji belaka. Maka itulah ayuhan nas, bulan Al-Quran mari, mudarasahlah Al-Quran. Jangan tinggal qiyam Ramadan, semaya malam jangan kita tinggal, puasa jangan kita tinggal, mengaji mudarasah Al-Quran jangan kita tinggal. Boleh jaga 2 perkara 3 perkara hamba sebut ni, maka fabiha wa ni'mah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa ansur 'ibadaka muwahhidin waj'al Allahumma hadzal balada aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Ghazzah. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.